Okey, tahniah kasih. Okey, penerangan yang ringkas tapi padat okey. Jadi antibiotik yang kalau kita ambil untuk contohnya kita dapat penyakit disebabkan virus. Tiba-tiba kita ambil antibiotik. Memang tak berkesan lah. Okey. Alright, kita teruskan dengan Damia Akila untuk menerangkan tentang alga. Nama saya Nundam Akila binti Muhammad Saiful. Alga ialah hidupan seni yang bersifat tumbuhan. Ia membuat makanannya sendiri dengan melakukan proses fotosintesis. Antara contoh mikroorganisma alga ialah fitoplankton dan spirogyra. Tahniah Damia Akila. Okey, itu tentang alga Okey, kita teruskan sebab kita dah lewat sebenarnya, ada lagi lepas ni. Kita teruskan dengan Adam Wafi tentang keburukan mikroorganisma. Seberingkas. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya Adam Wafi bin Khairul Azlan. Saya merakamkan terima kasih kepada cikgu kerana memilih saya untuk membuat pembentangan mengenai kesan keburukan mikroorganisma. Kesan keburukan mikroorganisma ini terbahagi kepada 4. 1. Kerosakan gigi. Mikroorganisma boleh menyebabkan kerosakan gigi seperti bakteria dalam mulut. Sisa makanan dalam mulut akan menghasilkan asid dan menjadi plak. Dan plak juga akan merosakkan gigi kita. 2. Keracunan makanan. Tangan kita banyak mikroorganisma. Kita hendaklah mencuci tangan sebelum makan. Air yang tercemar juga boleh menyebabkan mikroorganisma. Basuh dan masak makanan sebelum makan kerana ada mikroorganisma. Simptom-simptom penyakit yang ada seperti birik-birik, muntah, sakit kepala, pening. 3. Merosakkan makanan. Mikroorganisma ada di sekeliling kita. Contoh, makanan yang dibiar begitu sahaja akan terdedah kepada spora fungi. Spora fungi ini akan menyebabkan makanan berkudat, contoh roti, menyebabkan penyakit. Mikroorganisma juga akan menyebabkan penyakit seperti kurap fungi, malaria protozoa, H1N1 virus, anthrax bakteria. Ini ada contoh-contoh keburukan mikroorganisma yang dapat saya bentangkan pada pagi ini. Akhir kata, kita hendaklah menjaga kebersihan pada diri kita dan juga pada makanan supaya kita dihindari dari penyakit-penyakit yang boleh merosakkan pada diri kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Okey, tahniah Adam Wafi bagus. Okey, tahniah. Okey, dia sebenarnya bakteria memang banyak Contoh yang paling dekat, kita selalu makan telur kan. Telur yang tidak dibasuh sebenarnya dia sebenarnya masih mempunyai salutan lapisan pelindung. Sebenarnya telur kita yang kita makan tu dan selamat untuk disimpan. Jadi bila kita beli telur, ramai kita cuci telur supaya kelihatan bersih kan. Lepas tu kita simpan dalam peti ais. Betul tak? Sebab nak nampak bersih. Tapi bila kita basuh telur tu, dia akan menyebabkan pori-pori telur terbuka. Sekaligus terdedah kepada jangkitan bakteria semasa kita menyimpan. Tapi kalau kita letak dalam peti ais, kurang sikit terdedah dengan bakteria kan. Cuma kalau kita letak di luar, kita basuh, jadi dia dah terdedah dengan bakteria. Jadi sebaiknya bila kita nak masak, baru kita cuci. Unless kita letak dalam peti ais, selamatlah sikit daripada bakteria. Sebab kita tahu mikroorganisma ni dia tidak boleh aktif dalam suhu yang rendah. Nanti kita akan detailkan lagi untuk next lesson Okey, saya teruskan. Okey, sebelum saya teruskan next, ada soalan tak nak tanya? Boleh awak guna ruangan chat di sebelah kanan sebelum saya teruskan dengan slot yang ketiga. Boleh tak? Ada soalan? Kalau tak ada, saya nak teruskan. Okay, kalau tak ada soalan, saya akan tanya awak. Awak boleh chat kat sini Okey. Kenapa tadi yang kawan-kawan dah bincang tadi, dia kata mikroorganisma ni benda hidup.
Kenapa awak kata mikroorganisma ni benda hidup? Siapa boleh jawab? Tadi ada kawan kamu sebutkan, mikroorganisma benda hidup. Kenapa awak kata dia benda hidup? Okay. Tak ada? Terus on the dot, on the spot dekat situ, dekat chat. Siapa boleh jawab, saya bagi hadiah. Kenapa? Jannah ada jawapan? Dami Akila? Eri? Arif Faisal ada jawapan? Kerana mikroorganisma bernafas. Betul. Okey, Dami Akila, betul Tania? Bernafas, bergerak, bertumbuh. Komplit jawapan dia. Hamzah pun bergerak, bernafas, bertumbuh. Okey, nanti saya bagi hadiah. Tuntuk dekat guide Pak Guide. SKP 2. Okey. So kita nak buktikan, macam mana kita nak buktikan mikroorganisma tu boleh bernafas, bergerak dan bertumbuh. Seorang lagi jawapan. Bagaimana kita nak buktikan mikroorganisma tu boleh bergerak, bernafas dan bertumbuh? Okey. Tak ada Tak apa, saya teruskan Bagaimana awak akan lihat di sini. Okey, saya akan share saya punya skrin. Kalau tak nampak, awak check kat sini Kalau tak nampak atau tak dengar suara saya, terputus ke apa, boleh cakap Okey, minggu lepas kita ada bincang tentang dough untuk membuat roti kan. So bila dough tu mengembang, maksudnya apa yang ada dalam dough itu ada di yeast. Okay, yeast adalah salah satu jenis mikroorganisma fungi, betul tak? Tapi yeast ni jenis baik. Okey. Jadi bila kita masukkan dalam adunan roti, roti tu akan mengembang. Sebab yeast ni dia mengeluarkan gas karbon dioksida. Itu bukti mengatakan mikroorganisma bernafas. Lepas tu minggu lepas kita bincangkan juga tentang Cik Wan Hazira dengan Amza yang buat pau. So pau yang dia orang buat ni mengembang. So minggu ni saya tak nak sentuh yang tu. Saya akan fast forward. Satu lagi cara kita nak buktikan bahawa mikroorganisma ni bernafas. Selain kita buat roti, selain kita buat pau. Okey, awak boleh buka buku teks awak. Sekejap buku teks awak muka surat PT1 boleh buka buku teks awak sekejap. Okey, muka surat 26. Okey. Isma boleh bernafas. Okey. Sebelum tu 25 ini buku teks awak. Saya ambil dalam buku teks je. Okey. Jadi kita akan go through dekat sini untuk next satu lagi bukti. Macam mana kita kata mikroorganisma ni bernafas? Okey, tapi sebelum tu ini kita tak detailkan minggu lepas saya ini dia letak yeast. Kita letakkan yeast. Tapi dough bee tak ada yeast. So lepas 20 minit kita tengok infront. So kaitkan dengan kerana yeast bernafas mengeluarkan gas karbon dioksida dalam dough A berbanding B. Itu beza pemerhatian dan mikroorganisma hidup. Mikroorganisma boleh bernafas, bertumbuh dan bergerak. Ingat 3 ber. Mari kita 3 ber tu maksudnya ber tu. Bernafas, bergerak, bertumbuh. Sekejap lagi. Kesihatan untuk membuktikan mikroorganisma menjalankan proses hidup. Hai, nama saya Amza Abdul Aziman. Hari ini saya ingin membuktikan yang yeast bernafas dan membebaskan gas karbon dioksida.
Sebelum kita meneruskan penyiasatan, kita kena membina hipotesis. Hipotesisnya ialah semakin bertambah masa, semakin bertambah saiz balon. Okey, untuk hipotesis ni, dia sebenarnya adalah jangkaan awal awak. Jadi dia tak semestinya betul ataupun salah. Dia tak semestinya betul lah. Sehinggalah awak buktikan melalui penyiasatan yang awak buat. Jadi bila kita nak bina hipotesis, kita perlu ada apa? Korang boleh respon? Sebelum kita nak membina hipotesis, apa yang kita perlu ada? Kalau tak ada yang tu, memang kita tak boleh bina hipotesis. Ada di sana, ada tak? Awak respon dekat chat Apa yang kita perlu ada untuk kita bina hipotesis? Okay, saya ulang balik statement tadi. Hipotesisnya ialah Okay, nampak tak? Sekarang ni bila kita nak bina hipotesis, kita perlu ada pemboleh ubah. Okay, pemboleh ubah yang kat sini adalah masa. Masa itu adalah pemboleh ubah manipulasi. Kita manipulate masa. Okay. Kemudian semakin bertambah saiz balon. Okay. Saiz balon ni adalah pemboleh ubah bergerak balas. Jadi pemboleh ubah bergerak balas, dia adalah hasil eksperimen yang kamu buat. Dia bergantung teruskan lagi ya. semakin bertambah saiz balon. Bahan yang kita pack di sekeliling, gula, 125 air suam yang telah mula-mula masukkan. Okey ya. Ada orang masuk. Sekejap. Sekejap ya. Okey, dia macam ni tau. Dekat buku teks awak tu, dia kata 250 ml kan? Jadi tak ada masalah. Macam Amza dia buat 125. So kalau awak nak buat 500 ml, 250 ml, macam awak nampak tak botol ni kan? Okey, kat rumah kalau awak ada silinder penyukat atau bika ataupun botol susu adik, awak boleh guna, awak boleh sukat. Tapi kat rumah awak kalau tak ada, awak boleh guna alat bukan piawai seperti botol ni. So boleh ambil botol yang 500 ml, okay, awak nak sukat kan, air 250 kan. Jadi macam mana nak buat, ini cara mudah lah. Yang paling mudah, awak ambil tali, awak ukur daripada hujung ni sampai hujung ni. Okay, lepas tu tandakan marker pen. Tandakan, kalau boleh potong, potonglah. Tandakan, potong. Okay, dapat panjang ni kan. Okay, lepas tu lipat dua. Lipat dua macam ni. Maksudnya, inilah paras air sebanyak 250 ml. Awak ukurlah dekat botol awak. Sebaiknya pilih botol yang sama dia punya kalau tak ada tak apalah. Nak buat macam mana kan. Guna apa yang ada kat rumah je lah kan. Jadi dapat dekat sini. So, awak tandalah dengan marker pen paras airnya. Ni, nampak tak? Okey, ni. So paras air awak kat sini. Separuh lah daripada 500 ml. Okey, boleh buat untuk botol yang 500 ml. Macam Amza dia guna 250 ml. Jadi dia bagi dua, air dia hanya 125 ml. Okey, saya teruskan lagi Satu paket yeast ke dalam botol yang telah berisi air. Tambahkan 1 sudu besar gula. Dan goncangkan botol. Pasangkan balon pada mulut botol.
macam pada saiz belon. Setiap 5 minit saya akan ukur saiz belon. Okey, kita tengok di sini ya. Suara saya jelas boleh dengar? Okey. Tengok gelembung-gelembung udara gelembung-gelembung udara itulah bukti kata yeast tu bernafas. Jadi kita akan tengok apa jadi pada belon ni. Okey ya, kamu nampak kan? Saiz belon bertambah. Okey. Ukur lilit belon dan tandakan di hujungnya. Letakkan dekat bacaan ialah 22 cm. Rekod bacaan setiap 5 minit. 5 minit apa 22 cm. Lepas ni. Okey, kenapa kita kena guna tali? Guys, siapa boleh respon sikit? Ini adalah alat bukan piawai yang kita boleh gunakan untuk mengukur saiz belon. Okay, kenapa kita gunakan tali? Siapa boleh jawab? Kenapa tak gunakan pembaris je? Ni tahun 4 kita dah buat. Ingat, recall balik kita dah buat. Okey, untuk mengukur lilit belon. Okey sebab belon tu dia adalah objek yang bulat, melengkung. Kan? Kita dah buat kan? Tahun lepas kita ukur kayu hoki kan? Kan dia melengkung. So bila objek yang melengkung, kita tak boleh guna pembaris. Pembaris kan dia straight. Jadi kita perlukan objek yang lembut lah seperti tali. Kalau awak ada tali tape, boleh guna tali tape. Yang ukur baju tu kan, itu boleh. Tapi dah kita guna apa je ada yang kat rumah kita. Yang penting kita dapat ukur dengan tepat. Minit yang kedua, ulangi langkah tadi. Tandakan hujung tali. Letakkan pada pembaris. Bacaannya ialah 25. Saiz belon pada 5 minit yang kedua iaitu 10 minit ialah 25 cm. Kita dapat lihat di sini ya, gelembung-gelembung udara yang dibebaskan oleh yeast melebihi pada paras yang ditanda tadi. Ukur lilit belon dan tandakan di hujung tali. Letak tali pada pembaris dan ikut bacaan. Bacaan ialah 28 cm. Pada 15 minit, saiz belon ialah 28 cm. Ukur lilit pada minit ke-20 dan tandakan. Bacaan pada minit ke-20 ialah 31 cm. Saya terpaksa menggunakan pita pengukur kerana pembaris panjang hanyalah. Okey, ini adalah hasil penyiasatan Amzar 2 hari lepas. Jadi awak pastikan nanti awak kena buat nanti tahu. Sebab dia untuk sains dia memang kena ada hands-on activity. Baru ilmu yang awak dapat tu akan awak lebih ingat sebenarnya. Jadi memang kena buat. Jadi saya guide di sini, awak boleh follow video ni step by step lah. Jadi pastikan masa awak nak ambil masa tu sebaiknya awak gunakan stopwatch ataupun jam pun ada stopwatch kan. Pastikan awak ambil sharp 5 minit, 10 minit, 15 minit, 20 minit. Pastikan betul awak punya masa tu. Sebab kalau tak betul nanti dia akan membuat Tandakan bacaan.
ukurannya ialah 43 cm. Okey. Setakat ni ada tak nak tanya saya? Yang tak faham. Sebelum saya teruskan dengan soalan Saya kalau kita tak buat kalau kita tak buat aktiviti masa kita tak ukur saiz belon tadi pada masa 40 minit, awak rasa kita boleh dapat tak apa saiz belon pada masa 40 minit? Boleh tak? Boleh check dekat sini, saya dah tengok jawapan. Check dekat ruangan chat. Boleh tak? Jawab je, boleh ke tak boleh? Kalau kita tak buat, kalau Amza tak, okey boleh ya. Kalau Amza tak ukur tadi, saiz belon pada masa 40 minit, yes bagus Akil, Amza, okey. Kita masih boleh ambil ukuran dia. Maksudnya kita boleh ramalkan. Kalau saya buat soalan kan, saya tanya. Ramalkan saiz belon pada masa 40 minit. Kan? Awak boleh kan? Okey, macam mana awak kira? Seorang boleh respon. Kalau nak buka on, kalau nak bercakap pun boleh. Awak boleh on awak punya mikrofon. Macam mana awak nak dapatkan saiz pada minit ke-40? Awak ramalkan. Bagaimana? Awak kata boleh, betul boleh. Tapi bagaimana? Bagaimana awak nak ramalkan saiz belon pada minit yang ke-40? Ada? Pola masa belon mengembang. Okey, Dami Akila, pola masa belon mengembang. Macam mana pola tu? Pola tu macam mana? Okey, bagus Arif Faisal. Bagus Zamia. Okey, macam ni kenaikan setiap 3 28 ke 31, 3 cm. So 31 ke 25 tu kan, tambah lagi 3 cm. Dapat berapa? 21, 31, 32, 33, 34. 34 pada minit ke-25. Kemudian minit ke-30 berapa? 37. Minit ke-35 berapa? 40. Okey, kita dapat 43. Okey, tahniah yang boleh jawab Jana, Akil. Okey, tahniah So kita akan dapat 43 cm pada minit yang ke-40 dengan mengira pola. Pola kenaikannya 3, 3, 3 tadi tu. Jadi tak ada masalah lah. Boleh dapat. Saya teruskan lagi. Okay, yang ni soalan yang awak kena jawab nanti. Kita pergi kepada soalan 1. Apakah perubahan yang dapat Amza perhatikan? Saiz belon bertambah. Nyatakan inferen tentang perubahan yang Amza perhatikan tadi. Kerana yeast bernafas mengeluarkan gas karbon dioksida. Mengapakah kita gunakan gula tadi? Kerana gula adalah sumber makanan yeast. Apakah yang akan berlaku sekiranya gula digantikan dengan garam? Belon tidak akan mengembang kerana garam bukan sumber makanan yeast. Kan aktiviti tadi, apakah kesimpulan yang Amza boleh buat? Jika bertambah masa, maka bertambahlah saiz belon. Okey, maksudnya hipotesis tadi kita boleh terima tak? Boleh? Okey, sebut semula hipotesis yang kita bina sebelum aktiviti ini. Makin bertambah. Tahniah. Kawan-kawan, yeast yang digunakan tadi jangan buang. Kita boleh buat donat. Sekejap awak tak nampak apa dia video tadi? Saya pun tak pasti kenapa tak keluar Sekejap saya check Inilah isu bila masalah tak nampak. Tak nampak kan tadi kan? Saya stop dulu Saya stop dulu kan saya share balik. Okey kejap ya. Patutnya awak ada nampak video tadi tu. Ada video.
Okay, kalau tak nampak awak just check kat situ. Okay, nampak tak videonya? Mula hipotesis yang kita bina sebelum aktiviti ini. Semakin bertambah masa, semakin bertambah size balloon. Okay, bagus Amzah. Tahniah. Kawan-kawan, yeast yang digunakan tadi jangan buang. Kita boleh buat donat. Okay, jadi untuk yang awak guna yeast tadi tu, sebenarnya kita jangan buanglah yeast tu. Kita boleh buat donat. Jadi donat yang Amzah buat ni sebenarnya paling simple lah. Dia hanya tambah tepung, susu, gula tambah sikit lagi, lepas tu air. Jadi bila awak uli dough ni, awak pastikan uli sampai tak melekat pada tangan. Maksudnya kalau dia melekat, awak uli sampai dia tak kena tambah tepung lah. Kalau awak uli, tiba-tiba melekat lagi kan, awak tambah tepung. Okey, dia macam tu je. Tapi kalau awak nak rasa sedap lagi, awak mungkin boleh tengok dekat Google banyak kan. Cara nak buat donat. Okey, ni dia dah mengembang selepas 1 jam. Bila kita buat tadi, bila dia dah mengembang kan 1 jam, kita kena tumbuk-tumbuk sikit dough tu supaya udara dia keluar. Lepas tu baru kita uli bentukkan donat tu lah. Dah siap. Jemput makan. Okey. Ada soalan setakat ni nak tanya? Hai, nama saya Amzah Abdul-Rahman. Hari ini Okey, sebelum saya teruskan aktiviti yang kedua. Dia kan 2 aktiviti ni memang kita buat dekat Mama Sains. Setiap tahun kita buat. Okey, jadi tahun ni sebab kita PDPR, awak kena terpaksalah buat di rumah. Macam mana kan? Jadi saya guide awak melalui video yang saya hasilkan lah. Jadi untuk next, kita akan tengok bagaimana mikroorganisme bertumbuh. Tadi bernafas, sekarang bertumbuh. saya ingin membuktikan kelapuk bertumbuh. Alat dan bahan yang saya perlukan ialah 3 keping roti, 3 plastik untuk sinar, stiker, 1 batang pen dan juga air. Langkah pertama, saya akan semburkan 1 semburan pada roti A. Masukkan dalam plastik untuk sinar. Kemudian, labelkan roti dan tulis kadar roti ini. Kemudian saya akan semburkan 2 kali semburan pada roti B. Masukkan roti B di dalam plastik untuk sinar. Labelkan roti B seperti ini. Seterusnya, semburkan 3 kali semburan pada roti C. Masukkan dalam plastik untuk sinar. Labelkan pada roti C. Seperti ini. Buat pemandian pada roti A, roti B dan roti C selama seminggu. Kemudian, rekod pemandian ke dalam jadual. Tip untuk menjalankan aktiviti ini, gunakan 3 keping roti daripada sebungkus roti yang sama. Ini adalah tarikh luput roti yang saya gunakan tadi. Tip yang kedua, jangan membuka plastik semasa membuat pemandian dan pengukuran. Dan jangan lupa pastikan semua roti telah disirkan dengan baik. Okey, pemerhatian awak boleh rekod dalam satu jadual
So bila awak bina jadual, jadual ni adalah salah satu bentuk komunikasi. Kemahiran proses sains berkomunikasi. Jadi kalau tak ada perubahan, awak just lukis roti, tulis tiada perubahan. Okey, ini hari ketiga. Hari ketiga kita ambil memang tak ada perubahan juga. So bila kita hari ketiga, hari seterusnya belum dapat result lagi, terpaksa lagi tunggu. Okey, setakat ni ada soalan tak nak tanya? Okey, ada soalan nak tanya? Okey, macam ni. Awak kan boleh buat, dia sebenarnya tak sebenarnya roti. Kan, awak boleh buat juga dengan objek lain. Yang saya tunjukkan di kat sini adalah buah limau. Awak boleh gunakan buah limau, boleh gunakan pisang, tomato ataupun sayuran. Awak boleh gunakan objek lain. Saya buat roti ni untuk menunjukkan, untuk sama dengan butex sebagai guideline untuk awak. Jadi kalau awak buat makanan lain, kalau boleh apa yang ada kat rumah sahaja, yang ada dalam peti ais awak tu. Kalau buat limau contohnya, awak tak payahlah ambil sampai 3 biji. Ambil sebiji cukup. So bila awak ambil sebiji, awak hanya kena guna pemboleh ubah, kena tukarlah pemboleh ubah manipulasi dia. Tak bolehlah guna tadi macam Amzal tadi kan. Dia guna apa tadi pemboleh ubah tadi? Semburan air tak sama. So dia boleh guna parameter dia sebagai jumlah air. Betul tak? Dia tak payah guna, dia tak boleh guna masa. Sebaiknya dia guna jumlah air sebab kita boleh manipulate dekat situ. Sebab jumlah air dia berbeza. Tetapi kalau buat satu jenis makanan sahaja, awak tak boleh guna jumlah air sebab satu je. Kalau awak ada 3, betul lah 3 kan. Tapi biasa kalau kita buat makanan tak payahlah guna sampai 3. Jadi buat satu, masuk dalam plastik. Lepas tu awak gunakan masa sebagai pemboleh ubah manipulasi. Bila guna masa, awak akan tengok luas kawasan limau ni yang ditumbuhi kulapuk ataupun tumpuk hijau ataupun tumpuk hitam ataupun ni tumpuk-tumpuk putih. Dia bergantung kepada makanan tu. Kadang makanan tu jadi warna tumpuk hijau, kadang warna hitam. Dia ada bulu-bulu, itu ciri-ciri fizikal dia. Okay, ni yang lekat dekat kaki kita. Ni yang tak jaga kaki lah. Jenis fungi Okey. Untuk mikroorganisma bergerak, saya nak jemput Amzal untuk membuat pembentangan. Tak boleh ya? Nampak tak? Okey. Kita teruskan. Mikroorganisma bergerak. Mesin protozoa, air tawar, badan bujur diliputi membran plasma yang berbulu silia. Berbentuk tetap seperti selipar yang leper dan mempunyai alur berbentuk tetap seperti selipar yang leper dan mempunyai alur berbentuk corong untuk makanan. Untuk makan. Amoeba sejenis hidupan satu sel yang sentiasa berubah bentuk. Amoeba boleh hidup di air, dalam tubuh binatang dan dalam tubuh manusia sebagai parasit. Untuk menghasilkan makanan sendiri, bernafas menggunakan oksigen. Amoeba, keluarganya Amoebidae. Terima kasih Amzal. Okey, ada soalan tak? Okey, yang awak tengok
protozoa tadi tu, dia ada untuk silibus tahun 6, dia hanya ada 2 jenis sahaja yang awak kena ingat. Satu amoeba, satu lagi paramecium. Paramecium tadi dia bergerak menggunakan silia dia. Silia tu yang bulu-bulu halus keliling tu, yang bentuk selipar tu kan. Dia bergerak menggunakan silia. Okey, bulu-bulu halus. Itu adalah protozoa, paramecium, dan satu lagi kita ada amoeba. Protozoa, amoeba. Yang kebanyakan memang protozoa hidupnya di tempat-tempat yang berair seperti kolam, tasik, sungai, air longkang. Okey. Setakat ni ada soalan tak nak tanya? Setakat ni ada soalan tak nak tanya? Okey, ada soalan tak? Setakat ni nak tanya, kalau tak ada saya nak teruskan dengan latihan pengukuhan. Boleh Saya teruskan dengan latihan pengukuhan Okey, tahniah Saya harap faham tak susah pun tajuk ni, seronok sebenarnya. Untuk tugasan pertama, awak perlu buat aktiviti 1 ni berdasarkan video yang Hamzah buat tadi tu. Saya akan share nanti video tu untuk step awak ikut. Jadi boleh salin dalam buku SP Buku SP awak tu kalau boleh awak gunakan halaman yang keempat. Untuk halaman yang pertama, kedua, ketiga awak tinggalkan ruang untuk awak tulis tarikh. Awak buat dalam bentuk jadual tarikh. Lepas tu tugasan. Tugasan apa awak buat dan berserta catatan. Catatan tu masa awak akan write lah, bila dah siap awak akan write. Macam tu. Awak punya 1 hingga 4, 1 hingga 3 tu kita kosongkan lah untuk kita tulis. Tarikh, tajuk ataupun tugasan, tajuk ataupun aktiviti. Lepas tu catatan. Kalau boleh sekalikan dengan muka surat. Muka surat, catatan. Macam tu. Jadi kalau awak tertinggal, awak boleh cari kat mana lagi awak kurang pada rakan lain. Okay, jadi start dengan muka surat 4, awak boleh salin. Lepas tu awak bina jadual. Selepas siap kena bina jadual tadi. Jadual pemerhatian awak tu. Lepas tu baru jawab soalan. Okay. Ini tugasan yang pertama. Okay, untuk tugasan yang kedua, awak dah tengok video tadi. Jadi saya tak payah buat lah. Yang kedua tu tentang, kalau tengok buku teks awak, yang kedua tu tentang mikroorganisma bergerak. Jadi awak dah tengok tadi kan bagaimana protozoa, paramecium dengan amoeba tu bergerak. Jadi saya skip untuk aktiviti 2, muka surat 27 tak payah buat lah yang tu. Yang penting nanti saya akan masukkan dalam soalan pengukuhan. Okay, jadi untuk seterusnya yang kedua, awak buat aktiviti 3. Yang ni terpulang. Nak buat guna roti ataupun nak guna makanan lain. Okay. Jadi boleh salin, tapi pastikan sebelum buat aktiviti ni ataupun eksperimen ni mesti bina hipotesis terlebih dahulu. Hipotesis tu bergantung kepada apa yang awak manipulate. Okay, apa yang awak gunakan sebagai pemulih ubah manipulasi. Okay, ini aktiviti yang kedua dalam buku SP, buku sains praktikal awak tu. Okay, ada soalan setakat ni nak tanya? Ada soalan tak tentang tugasan? Alhamdulillah. Jadi saya harap awak faham, awak clear. Sebab lepas topik ni nanti, tak habis lagi sebenarnya mikroorganisma. Masih lagi mikroorganisma. Untuk minggu depan kita akan fokus bagaimana mikroorganisma ni dia cepat sangat bertumbuh, membiak. Apa yang faktor-faktor yang menyebabkan mikroorganisma ni cepat. Cuma untuk awal ni awak ingat perkataan sukan. Boleh note sikit? Untuk next topik, sukan. Sukan maksudnya S for suhu, udara, keasidan, sukan, keasidan, air dan juga nutrien. Itu adalah faktor-faktor bagaimana mikroorganisma ni cepat bertumbuh. Kita akan next lesson. Okay, tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya rasa kita dah penghujung dah. Saya pun ada kelas lain lepas ni. Jadi saya harap awak buat jadual. Kalau boleh, awak tulis kerja sekolah apa yang nak kena buat dalam buku catatan awak supaya awak tidak terlepas. Sebab dalam PDPR ni kita tak boleh lari daripada tugasan. Kita perlu buat.
Dan satu lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada murid yang telah menghantar tugasan saya dan bersama parent yang bantu. Tahniah pada ibu bapa yang sangat memberi sokongan pada kelas saya non-Muslim. Kita ada 29 orang hari ni sebenarnya. Yang tak hadir 2 orang. Tak apa, yang 2 orang tak apa, 2 orang je kan. Yang lain hadir. Tahniah. Tepuk tangan pada diri sendiri. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Okey, Assalamualaikum. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jumpa lagi minggu depan.